Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Kanada menangguhkan ujian COVID-19 secara rawak di lapangan terbang sehingga akhir bulan ini. Keputusan itu dibuat bagi mengelak kesesakan dan mengurangkan masa menunggu yang terlalu lama di lapangan terbang, terutama menjelang kemuncak cuti musim panas. Menurut kenyataan rasmi kerajaan, ujian saringan ditangguhkan mulai hari ini dan disambung semula pada 1 Julai. Di Toronto dan Montreal, penumpang mengambil masa beberapa jam sebelum dapat keluar dari lapangan terbang. Rata-rata mereka mendakwa terkandas lama di dalam pesawat selepas mendarat selain terpaksa beratur panjang di kaunter pemeriksaan bagasi. Sementara itu, pihak berkuasa kesihatan Amerika Syarikat mengesahkan data yang disediakan oleh Moderna mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 keluarannya terhadap kanak-kanak berusia bawah 5 tahun adalah tepat. Menurut kenyataan pentadbiran makanan dan dadah FDA, keberkesanan vaksin Moderna terhadap kes gejala COVID-19 dalam kalangan bayi berumur 6 bulan hingga kurang daripada 2 tahun adalah 51%. Manakala dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun, 37%. Walaupun vaksin Moderna terbukti kurang berkesan terhadap varian Omicron, FDA berpendapat ia sangat baik dalam melindungi daripada jangkitan yang teruk. Dalam pada itu, kes cacar monyet yang dikesan di Amerika Syarikat pada masa ini tidak semestinya menunjukkan gejala-gejala biasa. Pengarah Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit CDC, Rochelle Walensky menegaskan, setakat ini gejala yang ditunjukkan adalah ringan dan terhad di bahagian badan tertentu. Keadaan itu berbeza dengan gejala yang ditunjukkan oleh pesakit di negara endemik di benua Afrika. Ini menjadikannya lebih sukar untuk didiagnosis. Inflasi Amerika Syarikat melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 4 dekad pada Mei lalu. Data rasmi menunjukkan kadar inflasi mencecah paras 8.6%. Ia didorong pencerobohan Rusia di Ukraine dan isu rantaian bekalan yang terjejas akibat COVID-19. Angka itu meningkat daripada 8.3% pada April lepas dan mengatasi paras 8.5% pada Mac yang dianggap kebanyakan ahli ekonomi sebagai paras siling. Harga yang terus melonjak menyebabkan populariti Presiden Joe Biden merundum hanya beberapa bulan sebelum pilihan raya yang dijadualkan pada pertengahan November. Moskow secara rasmi mengumumkan pengundurannya daripada Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut dekri yang ditandatangani Perdana Menteri Mikhail Mishustin, kerajaan pimpinannya menerima cadangan daripada Kementerian Luar supaya Rusia menarik diri. Pertubuhan Pelancongan Dunia telah menggantung keanggotaan Rusia pada 27 April susulan operasi ketenteraannya di Ukraine yang bertentangan dengan nilai agensi PBB itu. Usaha Kesatuan Eropah EU memperbaharui dasar migrannya menunjukkan kemajuan selepas tertangguh sejak sekian lama. Sebahagian besar negara anggota menyokong rancangan penempatan pencari suaka yang dikemukakan Perancis. Objektif rancangan itu memindahkan 10,000 pencari suaka dari Greece, Itali dan Malta ke negara anggota lain pada tahun pertama pelaksanaannya. Menurut Menteri Dalam Negeri Perancis, Gerald Darmanin, negara anggota yang tidak berminat untuk menerima pencari suaka tetap komited untuk memberi sumbangan keuangan. Antaranya Jerman, Luxembourg, Bulgaria dan Romania. Rundingan seterusnya akan diadakan beberapa hari lagi bagi memuktamadkan pelan tersebut yang kekal sebagai teks tidak terikat. Akhir sekali sukan, Ecuador mengekalkan slot kepusingan akhir Piala Dunia di Qatar. Ini selepas FIFA menutup siasatan berhubung aduan yang mempertikaikan kewarganegaraan seorang pemain utamanya. Jawatan Kuasa Disiplin FIFA dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan ditutup selepas mendapati bukti yang dikemukakan tidak mencukupi. Bulan lalu, Persekutuan Bola Sepak Chile mengemukakan aduan kepada FIFA mendakwa Ecuador memalsukan sijil kelahiran, umur dan kewarganegaraan pemain pertahanan Byron Castillo. Chile mendakwa Castillo sebenarnya warga negara Colombia. Jika berjaya dalam kes itu, Chile secara automatik menggantikan tempat Ecuador ke Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.